Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berjaya berada di penghujung Ramadan. Hari ini merupakan hari yang ke-30 daripada Ramadan. Dan Ramadan akan pergi meninggalkan kita lebih kurang hampir 6 jam daripada sekarang. Ramadan akan berlalu dan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Di saat-saat yang seumpama inilah betapa sayu dan sedihnya hati kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kerana bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang dirahmati oleh Allah akan meninggalkan kita. Dan kedatangan Ramadan adalah merupakan suatu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan satu kebetulan. Ia merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pasti, Ramadan akan berkunjung lagi pada tahun depan. Tetapi yang tidak pasti ialah kita belum pasti akan menemui Ramadan pada tahun depan. Kemungkinan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya, menemui Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Ramadan pada tahun depan juga masih lagi menjadi milik kita. Menjadi orang-orang yang akan memperoleh nikmat Ramadan pada tahun depan. Dalam tempoh yang berbaki ini, hampir 6 jam daripada sekarang, maka hendaklah kita sama-sama mempertingkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi mempunyai ruang untuk bertaubat kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala memakbulkan taubat kita. Pintu maghfirah masih lagi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu keampunan masih lagi diberi peluang oleh Allah. Maka gunakanlah kesempatan waktu yang berbaki ini untuk kita terus melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam tazkirah ataupun kuliah zuhur pada hari ini, saya ingin mengajak muslimin dan muslimat untuk merenung sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu muhasabah di akhir-akhir Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani
أو تملأ ما بين الأرض ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فباعع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Maksudnya, suci itu adalah merupakan sebahagian daripada keimanan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan, memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu kedua-duanya memenuhi ataupun memenuhi di antara langit dan bumi. Sembahyang itu adalah merupakan cahaya. Sedekah itu merupakan petunjuk. Sabar itu merupakan sinaran. Al-Quran itu menjadi hujah kepada engkau ataupun ke atas engkau. Setiap manusia itu berpagi-pagi maka ada orang yang menjual dirinya lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberi suatu pengajaran yang cukup besar kepada kita. Yang pertamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-tuhuru syatrul iman. Suci itu adalah merupakan sebahagian daripada iman. Di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, ibadah puasa yang kita jalani ini adalah salah satu daripada ibadah bagi tujuan untuk membersihkan jiwa kita, diri kita. Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan yang dimaksudkan dengan at-tuhur dalam hadis ini. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ia adalah merupakan kesucian hati. Hati kita bersih daripada sifat mazmumah, sifat yang tercela. Sifat yang tercela ni banyak. Tamak, dengki, dendam, tak nak maafkan orang, macam-macam. Maka sifat hati ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah di antara perkara yang perlu kita bersihkan. Dan Ramadan Al-Mubarak datang untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita daripada bersifat dengan sifat-sifat yang dicela, sifat-sifat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang menjadi muhasabah kita pada petang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kita dak ucap itulah alhamdulillah. Lepas makan kenyang, alhamdulillah. Boleh sesuatu benda, alhamdulillah. Ucapan tu alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Maknanya ucapan itu memberatkan timbangan kita dengan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan tahmid, ucapan puji-pujian yang menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menggambarkan pujian kita kepada Allah di atas sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di bulan Ramadan ini kita menjadikan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala, itu sebahagian daripada agenda kita, alhamdulillah, kita akan memperoleh ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu ucap banyak-banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekadar ucapan alhamdulillah tu pun dah besar dah, memberatkan timbangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ard. Hak tadi tu ucapan alhamdulillah saja. Hak ni yang ketiganya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ucap subhanallah walhamdulillah combination ataupun ucapan yang disebut serentak bersama yang digabungkan, subhanallah walhamdulillah dikombine dua. Yang tadi satu alhamdulillah, hak ni cantum dua, gabung dua, alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Kalau kamu ucap dua ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, serentak, serangkai, digabungkan, kedua-dua ini akan memenuhi ma bainas samai wal ard, ruang yang dikatakan langit dan bumi, penuh dengan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memenuhi setiap ruang langit dan bumi. Itulah kelebihan ucapan subhanallah walhamdulillah. Tentu kita tanya mana Allahu akbar ya? Itu bab lain. Kelebihan lain pula. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut dua perkataan ini sahaja. Yang pertama subhanallah, yang keduanya alhamdulillah. Kalau kita sebut subhanallah walhamdulillah, kita akan mendapat ganjaran ma bainas samai wal ard. Inilah dia janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya kita menjadikan Ramadan itu dipenuhi dengan zikrullah ini, kita menjadikan Ramadan yang kita lalui dalam tempoh 30 hari ini penuh dengan zikrullah, insya-Allah bukan hanya kita akan dapat membersihkan jiwa kita, diri kita, tetapi juga akan diberi ganjaran yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk Allah, untuk kita. Ini kelebihan. Yang keempatnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisnya, wassalatu nurun. Sembahyang itu adalah cahaya. Rasulullah menyatakan sembahyang itu adalah merupakan cahaya yang akan menerangi kehidupan kita dunia dan akhirat. Apatah lagi apabila kita kembali kepada Allah pada hari akhirat nanti. Sembahyang itulah yang akan menjadi cahaya penyuluh kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lagi, sesiapa yang memelihara salat ni, baginya akan adanya cahaya yang melepaskan dia pada hari kiamat. Salat ini tidak ada alasan kepada kita untuk kita tinggal. Dia akan menjadi pelepasan kepada kita di akhirat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lagi dalam satu hadis yang lain, kalau ada hak tinggal sembahyang, hak tak sembahyang, ataupun tidak melakukan ibadah yang difardukan ini, sembahyang ni, tak sembahyang, maka mereka akan bersama dengan 4 golongan, 4 orang. Perangai orang tinggal sembahyang ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam 4 orang. Siapa dia 4 orang tu? Yang pertamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Firaun. Firaun dia tak mengabdikan diri kepada Allah, dia lupa Allah. Orang lupa Allah ni Firaun. Kenapa Firaun? Kerana dia mempunyai kekuasaan, mempunyai kerajaan. Dengan sebab kekuasaan yang ada, dia lalai, dia lupa Allah. Maka kalaulah kita ada kekuasaan, lalu dengan sebab kekuasaan itu kita lupa Allah, sama macam Firaun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tinggal sembahyang ni, ataupun orang yang tak ambil berat tentang sembahyang ni, lupa sembahyang ni, dia akan jadi macam Ubay bin Khalaf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf. Siapakah dia Ubay bin Khalaf ini? Ubay bin Khalaf ni adalah seorang dari kalangan Quraisy. Dia ni mempunyai perniagaan yang maju. Niaga dia maju. Nak musim Ramadan ni.
Pok-pok kita ni Ramadan ni memang kalau jual songkok ke, jual baju Melayu ke, jual apa ke laku. Ataupun jual kuih ke. Tapi dengan sebab perniagaan itu dia lalai. Dia tak sembahyang. Dia tinggal sembahyang. Dia lupa Allah Taala. Maka dia akan jadi macam Ubay bin Khalaf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak pertama tadi, kalau ada kuasa, dengan sebab kuasa dia lupa Allah, macam Firaun. Hak ni pula ni, perniagaan, pekerjaan dia melalaikan dia dengan sehingga dia lupa Allah, tak sembahyang dan sebagainya. Ini jenis perangai macam Ubay bin Khalaf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, itu alasan biasa orang kita dok beri alasan. Sibuklah nega ni, dak nak tutup ni, dak nak tinggal ni, dak menang tangan ni, kata dia. Pasal apa? Pasal sibuk ni, orang ramai sangat ni. Tahun Zuhur ni penuh ni. Yang ketiganya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang tinggal sembahyang ni, dia boleh jadi macam Qarun. Bila sebut Qarun, gerung kita. Qarun. Siapakah dia Qarun? Orang yang diberi kekayaan oleh Allah. Hari ni pun orang beri nama harta karun. Harta karun. Tak tahu harta karun ke harta Qarun ke tidak. Sempena dengan nama Qarun. Banyaknya harta dia. Qarun di zaman Nabi Allah Musa AS. Dia pengikut Nabi Musa. Tapi akhir sekali dia tinggal Nabi Musa. Menjadi hamba yang asi, menjadi orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia sudah menjadi bertuhankan kepada harta. Qarun. Dengan sebab harta yang banyak, kita tinggal sembahyang. Dengan sebab harta yang banyak, kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tu dia lalai Allah, dia lalai kepada Allah, dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kekayaan yang dimiliki, orang ni macam Qarun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Rasulullah mengibaratkan yang keempat orang tinggal sembahyang ni macam Haman. Siapakah dia Haman? Haman ni pemimpin, ketua. Siapa dia jadi ketua? Dengan sebab dia jadi ketua, dia lupa Allah, dia tinggal Allah. Sampai tak sembahyang, sampai lupa Allah, maka dia jadi macam Haman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat orang ini jangan duk ikut. Semua ni ke neraka. Tidak ada jaminan syurga untuk mereka. Jadi dengan sebab itu muhasabah Ramadan ini, muslimin dan muslimat Allah, kita perlu menjauhi sifat orang-orang yang seperti Firaun. Mesti menjadi sifat orang yang seperti Ubay bin Khalaf. Mesti menjadi sifat orang yang seperti Qarun dan Haman ini. Kerana dia tidak membawa apa-apa keberkatan kepada kehidupan kita. Itu yang keempat. Yang kelimanya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadis yang saya baca tadi, was-sadaqatu burhanun, sedekah itu menjadi petunjuk kepada kita. Sedekah yang kita keluarkan itu menjadi petunjuk kepada kita, menentukan hala tuju kepada kehidupan kita, akan menentukan arah yang betul kepada perjalanan kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apatah lagi di bulan Ramadan, walaupun kita tidak mengeluarkan duit yang banyak di bulan Ramadan, hanya sekadar RM1 je sehari. 30 hari kita hanya keluar RM30 je, muslimin dan muslimat. Contoh, kita tak keluar banyak, kita hanya keluar RM30 sehari, sehari je masuk dalam tabung. Sedekah pada orang RM1 sehari. Ia menjadi burhan. Dia akan menjadi penunjuk arah ke jalan yang benar, iaitulah Islam yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita tak akan sesat. Ini yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan ini. Dan kita masih berbaki 6 jam lagi ni, kita boleh sedekah. Tidak perlu banyak. 50 sen ke 20 sen. Islam tidak melihat kepada kuantiti. Islam tidak melihat kepada amount, jumlah tu. Tetapi yang Islam lihat ialah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana ikhlas. Kalau banyak ikhlas, alhamdulillah, banyak pahala. Kalau banyak tak ikhlas, habis, kosong. Inilah kelebihan Islam. Dia berpaksikan kepada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kelima.
Yang keenamnya muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Was-sabru diya'un, kata Rasulullah. Kesabaran itu ialah sinaran. Kesabaran itu akan menyebabkan bercahayanya kita. Orang tengok kita ni bercahaya. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bercahaya, bersinar. Kesabaran itu akan menjadikan kehidupan kita itu bersinar, berkilau-kilauan. Sabar sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ada 3. Yang pertamanya as-sabru bit-ta'ah, sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan senang orang nak bagi iktikaf macam tuan-tuan muslimin muslimat ni. Bukan senang. Nampak je mudah. Mari 10 akhir Ramadan, mari iktikaf siang malam, duduk masjid, semayang zuhur di masjid, semayang asar di masjid, semayang maghrib di masjid. Tidak semudah itu. Walaupun dia menjadi sunnah Nabi SAW di 10 yang akhir daripada Ramadan, ialah beriktikaf di masjid. Tetapi tidak semudah itu untuk kita lakukan. Kita sabar. Tinggal seketika pekerjaan kita. Tinggal seketika urusan kita. Kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertarawih, menghidupkan malam di bulan Ramadan al-Mubarak. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu kita lakukan dengan kesabaran. Maka dia termasuk di dalam apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menyedari hidup kita. Yang keduanya sabar itu dari sudut as-sabru an ma'siyah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tinggal maksiat, tak nak buat maksiat, kena sabar juga. Berhenti daripada rasuah, berhenti daripada melakukan maksiat, berhenti daripada mengambil benda-benda yang ditegah, yang diharam oleh Allah. Kita sabar. Kalau tak sabar tu jadi balik tu. Dulu isap dadah, lepas tu isap dadah juga. Dulu mencuri, lepas tu curi lagi. Tak sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena sabar. Yang ketiganya as-sabru, kata Imam Nawawi, as-sabru fil masyaqqah. Sabar ketika menghadapi masyaqqah, kerumitan, keperitan hidup. Ramadan kita berpuasa. Kita mengharungi masyaqqah ini. Kita lapar, kita dahaga, kita menahan diri daripada tidak makan dan tidak minum bagi menentukan hala tuju untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaqqah itu akan dibayar dengan nilai pahala yang sangat besar. Seterusnya yang ketujuhnya muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi hujjah, menjadi dalil bagi engkau atas engkau ataupun atas engkau. Al-Quran itu menjadi hujjah dan dalil untuk kita. Kenapa kita buat? Kerana Quran suruh. Kenapa kita tinggal? Kerana Quran suruh. Kenapa saya bersungguh-sungguh buat benda ni? Kerana Allah menggalakkan dalam Quran. Menjadi hujjah kepada kita. Kenapa kita bersama dengan Islam? Kerana Islam itu adalah merupakan syariat daripada Allah. Quran suruh kita ikut syariat. Menjadi hujjah kepada kita. Kenapa kita tidak bersama dengan golongan maksiat? Kenapa kita tidak bersama dengan golongan yang menentang ajaran Allah? Kerana Quran tak benar kita bersama dengan golongan yang menentang ajaran Allah. Menjadi hujjah ke atas kita. Maknanya, kita melakukan suatu perkara itu berdasarkan kepada Quran, kepada nas Quran. Kita buat kerana Quran suruh. Kita tinggal kerana Quran larang. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran menjadi hujjah kepada kehidupan kita. Ini yang ketujuh. Yang ke-8nya muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Rasulullah sebut, kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiqaha aw mubiqaha. Setiap manusia ni berpagi-pagian, maka ada di antara mereka yang menjual dirinya, lalu dimerdekakannya atau dibinasakan. Kita ni, kata Rasulullah, hidup ni macam berjual beli. Hidup kita ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam berjual beli. Ada di antara jual beli itu yang akan menyebabkan kita mendapat kebaikan.
Dan ada di antara jual beli itu yang akan menyebabkan kebinasaan kepada kita. Kita jual diri kita ini ada dua. Yang pertamanya kita jual diri kita kepada Allah. Yang keduanya kita jual diri kita kepada syaitan. Kita jual diri kita kepada Allah, apa maknanya? Kita mengabdikan diri kepada Allah. Kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Di sepanjang bulan Ramadan kita telah menjadi hamba-hamba yang melakukan ubudiyah, perhambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan dari sudut tenaga kita, kelaparan dan sebagainya. Kita korbankan tenaga, kita korbankan harta benda dan sebagainya. Inilah yang disifatkan oleh Allah dalam satu ayat. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeli daripada orang yang beriman itu diri mereka, harta benda mereka, bi anna lahumul jannah, dengan bayaran syurga. Kita korbankan 30 hari ini berpenat lelah melakukan ibadah di bulan Ramadan al-Mubarak. Senang ni, letih. Pakat tidur belaka. Lali belaka, tak kira waktu. Kalau biasanya lepas makan tengah hari tu tidur, ni tak kira waktu, lali, tak gerak je. Penat. Nak akhir Ramadan. Ramai orang tanya saya, "Ustaz, pasal apa akhir Ramadan ni kita kau penat?" Sebab di akhir Ramadan inilah ujian makin berat. Di akhir Ramadan inilah adanya Lailatul Qadar. Berapa ramai orang yang tumbang, yang tidak sempat untuk menghabiskan ke garisan penamat? Ramai. Awal-awal Ramadan penuh masjid surau. Akhir-akhir last sekali tinggal 2 saf. Pasal apa? Pasal ramal. Apa namanya? Hak kalah. Campur pula dengan euro lah. Tengok bola lah, apalah, habis. Orang bangun sahur, dia sahur dengan bola. Orang buat ibadah Lailatul Qadar, dia Lailatul Qadar dengan bola. Lailatul Qadar dengan euro. Tak salah tengok bola, tapi kena pandai-pandai lah bagi. Ini waktu orang buat ibadah. Menunjukkan kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, betapa tingginya nilaian Ramadan. Makin kuat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena sabar. Tak lama dah ni, 6 jam lagi, tak sampai dah. Inilah kekuatan kita sebagai orang yang beriman di penghujung Ramadan. Kita jual diri kita yang Allah akan beli. Kita jual harta benda kita yang akan Allah bayarkan dengan syurga. Satu lagi golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang menggadaikan dirinya dengan syaitan. Dia akan jual dirinya dengan syaitan. Dia ikut jalan yang tidak diredai oleh Allah. Dia akan mendapat balasan siksaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, yang menjelaskan kepada kita muslimin dan muslimat betapa tingginya amalan kita kepada Allah dan perkara-perkara yang mesti kita lakukan. Mudah-mudahan hadis tadi menjadi sebahagian daripada muhasabah Ramadan untuk kita. Mudah-mudahan ia menjadi muhasabah Ramadan, dan Quran yang kita baca, Quran yang kita tadarus akan menjadi pembeza di antara yang hak, yang benar, yang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pada pagi besoknya akan menjadi orang-orang yang akan membesarkan Allah, mengagungkan Allah, menyatakan dan menzahirkan kemenangan kita di atas perjuangan kita selama sebulan ini. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah di atas petunjuk yang diberikan kepada kamu. Besok kita akan menyempurnakan ibadah Ramadan itu pada petang ini, dan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh,
Dan mudah-mudahan Ramadan yang bakal berakhir pada petang ini akan benar-benar memberi makna kepada kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, mana tahu ibadah pada kali inilah yang akan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya rasa sekali itulah sahaja tazkirah ataupun kuliah zuhur pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.